Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wallahu amma ba'd. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Perkongsian masih lagi berkaitan dengan ilmu firaq. Bahagian yang kedua di bawah tajuk Bahaiyah. Untuk kali ini, perkongsiannya adalah berkaitan dengan 3 perkara asas. Setelah mana kita mengetahui berkaitan dengan Bahaiyah, bagaimana mereka berkembang, siapakah pengasasnya. Dan untuk perkongsian kali ini, kita akan bersambung lagi dengan isi-isi berkaitan dengan prinsip asas pegangan Bahaiyah. Kemudian antara hukum hakam yang dipegang oleh Bahaiyah. Seterusnya, bagaimanakah mereka melaksanakan seruan ataupun dakwah mereka. Itulah 3 perkara asas yang kita akan kongsikan di dalam perkongsian kali ini, insya-Allah. Kita mulakan dengan tajuk Mabadi'ul Bahaiyin, pegangan asas bagi kumpulan Bahai. Ada 5 yang dinyatakan di dalam buku teks. Yang pertama ialah Inna lil wahyi ta'wilatin samiyah wa mafahima khafiyah la yujalliha illa rabbuha ay al-baha. Di sini dia menyatakan bahawa wahyu mempunyai takwilan, penafsiran yang halus, yang tinggi, dan juga kefahaman yang tersembunyi, yang takwilan dan kefahaman tersebut tidak akan diketahui melainkan Tuhannya, yang merujuk kepada Al-Baha, iaitu pemimpin mereka. Semua tu takwilan ataupun penafsiran ataupun kefahaman yang tersembunyi itu hanya diketahui oleh Al-Baha, iaitu pemimpin mereka. Itu pegangan yang pertama. Pegangan yang kedua, mereka berpegang bahawa lil Quran zahirun wa batinun. Terdapat makna yang zahir dan makna yang batin bagi Al-Quran. Wa ma ya'lamu ta'wiluhu illallah. Yang penafsiran tersebut tidak diketahui melainkan Allah, iaitu merujuk kepada Al-Baha. Pemimpin mereka itulah, Al-Baha tu. Jadi, itu pegangan yang kedua bagi mereka. Al-Quran mempunyai makna yang zahir dan juga makna yang batin. Berasaskan kepada pegangan ini, iaitu wahyu dan Al-Quran ini mempunyai penafsiran tersendiri yang hanya diketahui oleh pemimpin mereka. Berdasarkan pegangan tersebut, mereka telah menyeleweng ayat-ayat Al-Quran mengikut hawa nafsu ataupun keinginan mereka. Apakah bentuk contoh penyelewengan tersebut? Nanti kita akan lihat. Apakah antara penyelewengan tersebut? Okey, kita lihat. Contohnya dalam Quran ada lafaz qiyamah, ada lafaz al-ba'thu, ada lafaz al-hasru. Pada penafsiran Al-Baha, perkataan-perkataan ini adalah merujuk kepada ibaratun an zuhuril baha bil amri. Iaitu semua perkataan itu adalah bermaksud nyata kepada Al-Baha, iaitu pemimpin mereka itu, apa-apa urusan, perkara yang asalnya tersembunyi, diketahui oleh Al-Baha. Menafsirkan bagi perkataan Al-Qiyamah, Al-Ba'thu dan juga Al-Hasru. Ketiga-tiga perkataan itu adalah merujuk kepada zuhurul baha bil amri. Baha mengetahui sesuatu perkara. Kemudian perkataan Al-Jannah pula, pada penafsiran Al-Baha, dia merupakan kinayah an duhuli fi dinihi. Surga tu
pada pegangan Al-Baha', iaitu penafsiran pemimpin mereka, Al-Jannah itu bermaksud masuk di dalam agama mereka. Perkataan Jannah tu adalah kinayah bagi makna masuk dalam agama mereka, iaitu Al-Baha', Al-Baha'i. Ya. Kemudian manakala An-Nar pula merupakan kinayah bagi merujuk kepada Al-Kufri bih, iaitu mengenggan ataupun tidak menerima agama mereka. Jadi perkataan nar tu merujuk kepada perbuatan menolak ataupun enggan menerima agama Al-Baha'i. Kemudian Al-Yawmul Akhir yang dinyatakan dalam Quran tersebut, perkataan Al-Yawmul Akhir yang ada dalam Quran adalah merujuk kepada Yauma Zuhurihi, iaitu hari kemunculannya, iaitu kemunculan Al-Baha'. Kemudian liqa'illah bermakna liqa'ahu, iaitu bertemu dengan Al-Baha'. Begitu juga an-nafkhu fis sur, tiupan sangkakala tu adalah merujuk kepada makna al-jahru bid-da'wati, iaitu seruan ataupun dakwah secara nyata. Kemudian sa'iqas samawati wal ard adalah merujuk kepada naskhi adyani bidinihi, iaitu pemansuhan semua agama dengan kewujudan agama Al-Baha'i. Itulah beberapa contoh penafsiran yang salah berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran. Pegangan yang ketiga ialah al-qawlu bimauti Isa salban. Mereka berpendapat bahawa Nabi Isa wafat secara disalib. Dan juga wa'adamu audatihi binafsihi. Nabi Isa tidak akan kembali dengan dirinya. Tidak akan kembali dengan dirinya. Diri Nabi Isa itu sendiri. Al-Baha'i kata tidak akan kembali. Wa innama tahullu ruhuhu fi ghairihi. Tetapi Nabi Isa kembali secara ruhnya meresapi kepada tubuh orang lain, iaitu merujuk kepada diri Al-Baha' ataupun penggantinya, iaitu pengganti bagi Al-Baha'. Itu pegangan mereka bahawa daripada pegangan ini bermaksud Al-Baha' itu pada pandangan ataupun pegangan mereka adalah Nabi Isa. Kerana roh Nabi Isa meresapi dalam diri Al-Baha' dan juga para pemimpin yang menggantikan Al-Baha'. Prinsip yang keempat ialah mereka mengingkari mukjizat. Ingkaru mu'jizatil anbiya. Begitu juga mereka mengingkari al-ba'thi. Ingkarul ba'thi. Wal hasri. Wal jannati. Wal nar. Ini semua mereka tidak percaya. Tidak mereka tidak mengiktiraf kebangkitan semula. Al-hashr. Perhimpunan. Wal jannah wal nar. Jadi macam mana pegangan mereka? Mereka mentakwilkan ataupun menafsirkan ayat-ayat yang ada perkataan-perkataan tersebut merujuk kepada perkara-perkara yang menyalahi bahasa dan juga agama. Seperti mana kita tahu, contoh dalam paparan yang lepas, contoh-contoh penafsiran yang menyeleweng berkaitan dengan perkataan-perkataan ini yang disebut dalam Al-Quran. Contohnya syurga merujuk kepada masuk ke agama mereka. An-nar adalah tidak menerima agama mereka. Oleh demikian, ini adalah berasaskan kerana mereka mengingkari segala mukjizat para nabi, begitu juga mengingkari kebangkitan, al-hasyru, jannah dan juga nar. Jadi perkataan-perkataan yang wujud dalam Quran berkaitan dengan perkara tersebut semuanya ditafsirkan mengikut kefahaman mereka
tafsiran sendiri yang menyalahi bahasa Arab dan juga nas-nas agama. Prinsip yang terakhir yang ada dalam buku teks, yang kelima, iaitu mereka berpegang naskhu jami'il al-adyan warusumi ibadatiha. Iaitu mereka mengatakan bahawa semua agama telah pun dimansuhkan. Begitu juga rusum ibadatiha, tata cara pengibadahan juga dimansuhkan. Apa lagi yang dimansuhkan? Wal hududil waridati fiha. Hukum-hukum ataupun ketetapan yang ada di dalam semua agama, semua dimansuhkan. Kerana apa? Li'adami salahiyatiha li'alamil asri taqaddum. Kerana tidak sesuai, pada tanggapan mereka agama-agama tersebut tidak sesuai dengan zaman moden yang maju itu, yang maju ini. Jadi apa penyelesaiannya? Mereka mengatakan bahawa agama Al-Baha'i lah yang datang, yang menyempurnakan dan juga memansuhkan semua agama yang ada sebelum ini. Seterusnya, marilah kita melihat antara hukum hakam yang ada, yang diletakkan oleh agama Al-Baha'i. Yang pertama, mereka berkaitan dengan sembahyang. Inna salata tis'u raka'at. Pada hukum mereka, sembahyang hanyalah 9 rakaat. Iaitu fil bukur, waz zawal, wa asal. Iaitu 3 rakaat pada waktu pagi, 3 rakaat pada waktu selepas tergelincir matahari, dan juga waktu malam selepas tenggelam matahari sehingga 2 jam selepas itu. Jadi keseluruhannya 9 rakaat. Waqad batalat salatul jama'ati illa salatu 'alal mait. Pada pandangan mereka, solat jamaah, hukum solat jamaah terbatal, melainkan solat jenazah sahaja yang boleh dilaksanakan secara berjamaah. Itu hukum yang pertama. Hukum yang kedua, mereka mengatakan bahawa al-qiblatu al-aqqa. Al-qiblatu aqqa. Mereka mengatakan bahawa kiblat bagi agama Al-Baha'i ini ialah di Aqqa. Aqqa ini adalah sebuah bandar yang terletak di pesisiran pantai di Palestin. Boleh rujuk pada Google tengok di mana kedudukan Aqqa. Mereka juga mengatakan kefarduan haji adalah bagi orang lelaki sahaja, iaitu di Aqqa tersebut. Bukannya di Mekah ataupun berkiblatkan kepada Kaabah. Mereka, kumpulan Al-Baha'i ini, kiblat mereka adalah Aqqa, dan juga begitu juga haji mereka. Haji hanya pada orang lelaki sahaja. Begitu juga ada hukum mengharamkan hijab. Mereka mengharamkan hijab. Begitu juga mengharuskan bermusafirnya seorang wanita tanpa mahram. Begitu juga mengharuskan ikhtilat. Dan menggantikan hukuman hudud dengan hukuman-hukuman yang berbentuk kebendaan. Contohnya penjara, denda dan sebagainya. Wa ghairu zalika, dan selain daripada itu, minal muftarayatihim. Dan banyak lagi hukum-hukum yang mereka ubah selain daripada perkara tersebut, daripada penyelewengan mereka. Seterusnya, hukum yang berkaitan dengan bulan pula. Pada pegangan mereka, asyhur tis'atu asyara syahrin. Bulan, kalau kita bulan ada 12 bulan tu kan. Tapi pada agama Baha'i ada 19 bulan semuanya. Dan
setiap bulan mempunyai 19 yauman. Sebulan pada pandangan mereka adalah 19 hari. Kita sebulan 30 hari ataupun 29 hari ya. Was-saumu, manakala ibadah puasa, syahrun wahidun, sebulan lah. Pada mereka sebulan iaitu 19 hari itu bermula min tulu'i syamsi ila ghurubiha, bermula daripada terbitnya matahari sehingga tenggelamnya matahari. Ini ada perbezaan ya. Berbeza dari sudut hari, begitu juga permulaan puasa. Kalau kita Islam, bermula daripada terbit fajar sehinggalah tenggelam matahari. Wal khamsatu ayyamin allati yukammilu biha al-'am ayyamun ibahiyah li'atba'i hazihi nihlah. 5 hari yang berbaki. Setahun tu 365 hari ataupun 366 hari, dan setiap bulan ada 19 hari saja. Oleh demikian, kalau 19 bulan kali 19 hari, bermakna kita hanya dapat 361 hari. Jadi baki lagi 4 hari ataupun 5 hari. Pada pandangan Al-Bahai, baki 5 hari ataupun 4 hari bagi menyempurnakan setahun adalah hari yang harus ataupun halal segala-galanya bagi pengikut agama ini, iaitu agama Bahai ini. Mana 5 hari tersebut harus segala-galanya. Boleh buat apa saja ya. Itu pegangan mereka. Wa awwalu yaumi aidihim. Hari dia banyak banyak perayaan mereka, tetapi perayaan yang pertama sekali ialah Yauma Nirus. Nirus. Itulah perayaan yang utama ataupun perayaan yang pertama yang disambut oleh agama Al-Bahai. Antara hukum yang lain yang keempat ialah mereka mengatakan tajallallahu fi kulli za'imin li Bahaiyah. Mereka mengatakan bahawa Allah itu menjelma pada semua ataupun menjelma meresap pada diri semua pemimpin agama Bahai, iaitu hululuhu fihi, itu meresapi dalam diri mereka, dalam diri pemimpin tersebut. Ini pegangan kumpulan Bahai. Maksudnya ketua mereka itu adalah jelmaan Allah ataupun resapan Allah dalam diri, Allah meresapi dalam diri pemimpin mereka. Itu yang keempat. Seterusnya ada isi yang berkaitan dengan cara dakwah mereka, ya, macam mana. Yang pertama, mereka akan mukhatabatu ahli kulli mazhabin wa dinin. Mereka berjumpa dan juga mukhatabah, ya, memberitahu, ya, semua yang mereka temui dalam semua mazhab dan juga agama, dan memberitahu bima yuwafiqu hawahum. Bila dah bertemu, mereka akan menyatakan perkara-perkara yang sejajar ataupun yang menepati keinginan setiap orang yang mereka temui, tak kira apa mazhab mereka ataupun apa agama mereka. Kemudian apa yang mereka lakukan lagi? Dan mereka akan menyatakan bahawa mereka, iaitu pendakwah Bahai tadi, menyatakan bahawa dia menganuti agama tersebut. Kalau dia jumpa orang Kristian, dia kata dia adalah daripada kalangan orang Kristian. Kalau dia jumpa orang Islam, dia akan mengatakan bahawa dia adalah agama Islam. Dan menyatakan tujuan dia annahu yuridu islaha wa izalat ad-daghain baina ahli al-mazahib wal adyan.
Dan mereka menyatakan bahawa mereka ingin memperbaiki, ya, menambah baik dan juga menghapuskan segala perkara yang tidak elok yang ada ataupun yang wujud dalam mazhab-mazhab dan juga agama-agama. Jadi sudah tentu seruan mereka itu menarik minat kepada orang yang tidak memahami agama mereka ataupun pegangan mereka. Jadi caranya seterusnya ialah apabila telah orang yang mereka dekati tersebut telah pun menunjukkan reaksi yang positif terhadap seruan mereka, maka mereka akan akhaza yushakkiku fi dinihi. Mereka akan memberikan lontaran ataupun keraguan berkaitan dengan agama orang yang mereka jumpa tersebut. Wa awrada alaihi syubah, dan juga menyatakan keraguan-keraguan yang berkaitan dengan agama orang tersebut. Seterusnya, apa lagi yang mereka buat ialah mereka menafsirkan wa awwala, mentafsirkan ayat-ayat. Contohnya orang Islam merujuk kepada Al-Quran lah, ya. Jadi mereka menafsirkan Al-Quran itu dengan takwilan ataupun penafsiran-penafsiran yang sejajar dengan keinginan orang tersebut. Selepas mana keraguan dilontarkan, dia nyatakan pula apa yang sepatutnya makna ataupun di sebalik perkataan yang ada dalam ayat-ayat kitab-kitab suci, ya, sama ada Al-Quran, Injil ataupun Taurat itu. Summa yad'uhu ila ibadatil bashar. Kemudian dia akan membawa orang tersebut agar menyembah bashar, iaitu al-baha, pemimpin mereka lah. Wal'iyazbillah, semoga kita terlindung daripada gerakan ataupun hasutan tersebut. Semua ini berlaku di pemerintahan di timur, ya, negara-negara Arab, negara-negara Islam, ya, yang mana mereka yazharunal iman, mereka menzahirkan keimanan dan juga menyembunyikan kekufuran mereka. Wa amma fil Uruba wa Amerika, tetapi dakwah mereka di Eropah dan juga Amerika adalah secara nyata. La yakhshawna hisaban, tidak takut sebarang perkara yang boleh menjejaskan dakwah mereka. Jadi di sana mereka berdakwah secara nyata dan membawa kefahaman-kefahaman yang dipegang oleh mereka, iaitu agama Al-Bahai. Itulah berkaitan kumpulan Al-Bahai. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada kita, dan juga kita insya-Allah kita akan bertemu dalam kumpulan yang lain pula, iaitu yang berbaki ialah Qadiani, ya, Qadiani. Wallahu a'lam, sehingga bertemu lagi dalam perkongsian-perkongsian yang akan datang. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.